Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi saya Cikgu Man. Semua dah ada dah. Ishraq? Ada Ishraq. Tapan? Tu kelas kena ada ni. Siti tak ada? Ada. Wah, Siti mana ni? Pelik ni, Siti tak ada. Okey, tak apa. Minggu ni kita sambung terus. Cuma minggu lepas saya bagi kertas yang ni. Minggu ni saya bagi tentang daripada buku teks saya ambil latihan kendiri 2.2 A dan latihan kendiri 2.2 B. Sebenarnya benda ni sama macam yang saya ajar minggu lepas. Yang minggu lepas lagi advance sikit. Kamu boleh tengok video minggu lepas ni lagi advance sikit. Cuma nak bagi faham lagi, dia kena buat latihan ni. Sekejap lagi takut dia komplit, dia kacau. Okay, jom kita tengok. Senang je, senang. Latihan kendiri 2.2A. 2.2A. Latihan kendiri 2.2A. Ini biasanya kalau dah dalam pertengahan bulan 2, biasanya kamu semua dah siap dah ni benda ni, dah lepas dah, kan? Okey. Nombor 1. Apa dia nak sebenarnya? Tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan pada setiap pasangan metrik berikut. Ini senang. Kamu boleh buat sendiri je. Cerita dia, kalau kita nak buat penambahan atau tolakan, penolakan, kan? Syarat dia apa? Metrik mesti sama peringkat. Sama peringkat. Apa maksud sama peringkat? Sama peringkat maksudnya bilangan dia sama, kedudukan dia sama, susunan dia sama. Dari segi metrik kita panggil dia apa? Baris dan laju dia sama. Kan? Jenis dia. Contoh, kalau A tu mana nampak sangat lah. Nampak sangat cerita dia sama. Negatif 5, 9, 1, 0 dan 3, 6, 7, 1. Memang kalau kita nak tambah dengan tolak boleh. Kenapa? Bila tambah tolak, contoh saya buat tambah, dia mesti kedudukan yang sama tambah dengan kedudukan yang sama. Di tempat. 9 dengan 7. 1 dengan 6. Kalau tak sama, jadi dia tak ada geng. Tak ada geng tak boleh tambah. Jadi nak tambah tolak, dia mesti peringkat yang sama. Jadi, secara ringkasnya, nombor 1 tu, A boleh, B tak boleh. Sebab tengok soalan, B tak boleh, kenapa? Tak sama peringkat dia. Okay? C pun tak boleh, tak sama juga. D boleh. Dia boleh faham kan? Saya tunjuk ni senang sangat. Ini maksudnya kalau saya faham, nak tambah atau nak tolak, dia mesti peringkat yang sama. Apa maksud peringkat yang sama? Dia mesti jumpa kawan yang sama. Kalau Danny jumpa Danny, dia tak ada orang jumpa tak? Tak boleh. Tak boleh apa? Tambah tolak. Darab, nanti kita lihat. Okey? Ini nombor 2 pula. Macam tu je. Okey? Nanti saya nak bagi soalan tentang darab banyak ni hari ni. Nombor 2. Beri metrik P. Ini sama senang. Metrik P 12, 1. Negatif 3, 4. Q sama dengan 8, 0. Negatif 2, 5. R sama dengan 6, 7, 3, negatif 1. Okey. Apa soalan dia? Dia pakai tambah tolak. Betul-betul bila nak tambah tolak, peringkat semua dah sama. Cantik. Maksudnya kita boleh buat tambah tolak. Jadi A dia minta apa itu? P tolak Q tambah dengan R. Kamu boleh buat jawapan terus sebab boleh dah ada. Tapi yang terbaik buat jalan kerja sikit lah. P siapa? 12, 1, negatif 3, 4. Tolak Q 8, negatif 2. 0, 5. Campur R. 6, 3, 7, negatif 1. Sama dengan dia pun mesti sama besar. Dia sama besar ni semua. Apa tolak dia? Ni semua geng sama besar. Maksudnya apa? 12 akan tolak dengan 8. Lepas tu? 6. Dia ikut dia. Tempat dia dengan tempat yang sama. Sebab apa? 12 tolak 8, 4 campur 6 dapat 10.
Yang sebelah dia pula. 1 tolak dengan negatif 2 campur dengan 3. 1 tolak tambah. 1 tambah 2 dapat 3. 3 tambah 3 6. Ini maksudnya nak bagi faham tu je cerita. Soalan ni biasanya dalam SPM, dalam exam kamu dia kertas 1. Soalan objektif kan. Dia jarang soalan macam ni kertas 2 ni jarang. Dia melibatkan kertas 1 je objektif kan. Okay. Teruskan. Negatif 3 tolak kosong tak ada efek. Negatif 3 campur 7 akan dapat 4. 4 tolak 5. Negatif 1. Negatif 1 campur tolak. Negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. Itu asas dia dalam kita panggil apa? Tambah dan tolak. Okey? Kau faham A ni maksudnya B tu kamu boleh buat. B boleh buat lah. Okey? Nanti kamu buat lah. Okay. Kita lebih kurangnya bagi kau faham, kau jalan tu. Okey? Ini nombor 3. Saya nak laju sikit supaya yang sebelah penting. Nombor 3 senang. Terus kita jawab saja. Nombor 3. Jadi kebanyakan ni sebenarnya dia pakai kalkulator je. Matrik ni memang pakai kalkulator banyak. Sebab dia melibatkan nombor saja. Okay, nombor 3 kamu tengok A. Dia masih lagi dalam kita tambah tolak. 12 negatif 4. 10 kosong 1 negatif 7. Jangan takut kalau nampak macam kotak banyak-banyak ni. Relax je. 1 2 negatif 1 8 9 3. Tak ada masalah cerita dia. Sebab apa? Besar mana tambah besar mana jawapan kita akan dapat sama saiz. Macam tu peringkat dia sama. Jadi 12 tambah 1 13. 10 tolak 1 9. 1 tambah 9 10. Negatif 4 tambah 2. Pakai kalkulator je. Negatif 2. Kosong tambah 8 8. Negatif 7 tambah 3 negatif 4. Ini tak ada senang. Nombor 3 ni semua senang. A ke B ke C ke D ke semua senang. Cerita dia. Memang boleh buat. Sebab dia hanya cerita pasal apa? Tambah dan okay. 1, 2, 3 tu dah lagi utuh. Mak dia. Semua cerita dia macam soalan-soalan sekolah petang itu lah. Tambah tolak. Nombor 4, 5 dia melibatkan algebra. Masa soalan yang melibatkan algebra tu yang kita nak bincangkan. Itu yang penting. Jom. Start nombor 4 ni boleh Boleh? Boleh? Boleh. Boleh ke agak-agak B, C, D ni boleh buat? Boleh insyaAllah. Boleh Boleh kalau tak boleh cakap tau. Tak boleh nanti tiba-tiba nanti buat dia B kena C jam. Cakap saya tinggal ni sebab bagi saya rasa macam boleh buat lah. Kamu boleh faham ni benda ni simple. Cikgu jangan lagi sangat boleh. Okey. Just slow. Siti mana? Oh ada. Kenapa? Nama lain Siti. Kenapa cikgu? Aku pelik sebab kau penolong ketua dekat atas. Oh yalah. Bawah sikit betul Sapuan. Sapuan tak ni. Okey, nombor 4 Iyalah tu. Diberi. Diberi 3A campur 2 9 tolak B. Campur 4 2B. Yang ni kadang-kadang menyerukan ni. Soalan ni kadang-kadang ada tengah belajar dia keliru. Sebab apa dia keliru? Dia biasanya keliru kat mana ni kan? Cikgu ni 4 orang ke 2 orang? Itu dia ingat Ini sebenarnya dia bukan dia sebenarnya 2 orang saja. Yang atas ni satu geng. 3A campur 2 ni seorang. 9 tolak B ni pun seorang. Sebab apa? Bila tambah tolak, kalau sini 2 orang, sini 2 orang, sini pun kena 2 orang juga. Jangan keliru. Kadang-kadang dia saja tulis tambah ni jauh sikit saja dah bagi keliru. Tengok betul Dah dapat macam ni dah senang lah. Untuk soalan melibatkan algebra, macam soalan ni bagi 2 orang je. Kadang-kadang dia bagi banyak tau.
Banyak nombor. Tiba-tiba ada huruf kecil nombor. Kamu hanya fokus pada huruf tu. Contoh kat sini, kita fokus nak cari A, tengok A. Jadi kita keluarkan dia. Keluarkan 3A campur 2 campur 4 sama dengan 15. Keluarkan. Dah boleh cari A. Kita buat apa ni? Persamaan linear. Kita tambah dulu. 3A tambah 6. 15. 3A 15 tolak 6. 15 tolak 6. Dia potong. Kita buat. Potong. Tolak 6. 15 tolak 6 apa? 9. 3. Potong. Turun. Bawah. Kita akan dapat jawapan kita A sama dengan 3. Selesai. Kalau nak guna kalkulator pun tak apa. Jika kamu tengah jawab soalan objektif. Tapi sekarang tengah jawab soalan subjektif. Tak boleh kalkulator. Yang shift calculate tu okey. B pula kat mana? Bawah. Kita bawah ni. Kita bawah ni B. Kita keluarkan kita B pula. B siapa? 9 tolak B campur 2B sama dengan negatif 8. Jadi kemahiran yang kita nak cek, metrik hanya pengetahuan sikit saja. Kemudian apa? Asas matematik. Apa asas matematik? Persamaan linear adalah asas dalam matematik. Jom kita tengok apa cerita dia kat sini. 9. 2B tolak B. 2B tolak B akan jadi 9 tambah B. Sama dengan negatif 8. Jadi B akan dapat negatif 8. Tolak 9 akan dapat negatif 17. Okey. Ini agak senang lah, soalan yang agak senang walaupun melibatkan algebra. Okey, boleh? Boleh. Okey. Kita terus nombor 5. Okey, nombor 5. Nombor 5 kamu tengok betul-betul macam wow. Cerita dia. Macam ni antara soalan-soalan yang akan ditanya dalam exam ni macam nombor 5 lah. Dia dah naik peringkat ni. Dia dah naik peringkat dia sikit demi sikit. Dia naik sikit kan. Mula-mula tadi senang dia. Sikit je. Nombor 5 dia bagi S sama dengan 4X tambah 1 6 tolak Y negatif 5 X. Okay, kemudian T pula sama dengan X 7 6 3Y. Kemudian dia bagi pula. Saya tulis asing yang ni kamu nampak S tolak T sama dengan 10 negatif 11 negatif 2 Z. Okey, fokus kita kat mana? Soalan tu cari X, Y dan Z. Tapi kat mana nak tengok? Yang bawah ni. Yang bawah ni yang penting sebab dia melibatkan semua orang. S tolak T sama dengan T. Jadi kita kena buat satu persamaan melibatkan S tolak T. Itu dia semua. Jadi kita akan keluarkan S apa? Masukkan kat sini 4X tambah 1 negatif 5 6 tolak Y sini X kemudian tolak masukkan T pula X 6 7 3Y sama dengan yang ni pula sebab kita penggantian substitution ini 10 negatif 11 negatif 2 Z. Kemudian baru kita tengok apa? Tempat yang sama. Tak apa, kita nak cari formula. Contoh saya nak cari X. Saya nak cari X, saya akan pergi tengok dekat X. Apa dia X? Ini X duduk. Siapa kawan dia? Ni. Siapa seorang lagi kawan dia? Ni. Keluarkan dia. Keluarkan dia siapa mula-mula? 4X. Tambah 1. Okey. Tolak X. Tolak X. Sama dengan 10. Siapkan yang ini, dapat X. Di sini, soalan ni sama juga. 4X tolak X. Yang tinggal 3X tambah 1 sama dengan 10. Tambah, potong tambah, pindah sebelah jadi tolak. Yang tinggal 3X sama dengan
9. Yang ini potong turun bawah. Kamu tengok kalau saya buat algebra kan, biasanya dia benda sama je dia akan. Last kali biasanya mesti potong turun bawah. Kan? Terus akan dapat X sama dengan 3 siap X. Itu paling tak? Aku pula tengok dekat Y. Y kat mana Y? Y kita dekat sini. Dekat sini boleh. Dekat sini boleh. Terpulang. Jadi kita ambil yang ni dulu. Contoh yang ni dan yang ini. Kawan ni yang ni. Kawan ni yang ini. Cantik. Sebab apa? Y seorang-seorang je. Sebab ni. Kawan dia. Keluar kan? Siapa yang terlibat? 6 tolak Y tolak 7 sama dengan negatif 2. Okey? Tengok. Kalau kamu ambil yang ini, tak siap ditulis semua. Semua huruf ada. Itu kemudian. Kita ambil yang mana senang. Nampak ambil. Ambil, siapkan. Mana nak buat? 6 tolak 7. Negatif 1 tolak Y sama dengan negatif 2. Negatif 1. Potong pergi sebelah tambah 1. Tinggal negatif Y sama dengan negatif 1. Negatif dengan negatif mampus. Jadi jawapan kita Y sama dengan 1. Selesai yang nombor 2 nampak? Kan? Yang ni kita bagi dia level dah naik. Pelan-pelan lah level dah naik. Okey? Boleh faham? Faham. Terusnya mana? Nak cari Z. Kita tak fokus dekat X, Y. Saya tengok Z. Z yang saya fokus. Sebab soalan dia, X dah dapat, Y dah dapat, yang belum dapat Z. Jadi kita fokus dekat Z dulu. Z. Bila fokus dekat Z, kena dekat 3Y, kena dekat X. Itu maksudnya, dia nak pakai lah. 3Y nak pakai X, kita keluarkan. Siapa yang terlibat di sini? X tolak 3Y sama dengan Z. Nampak? Jadi kita dah ada X, dah ada Y. Senanglah kita. Berapa X kita? 3. Masukkan. 3 tolak 3. Y berapa? 1. Sama dengan Z. 3 tolak 3. Oleh sebab itu Z kita jawapan dia adalah kosong. Panjang cerita dia nampak. Rasa berhenti. Kan? Dan soalan macam ni dia biasanya boleh masuk dalam kertas 2. Walaupun di dalam kertas 2, saya selalu jumpa dalam kertas objektif. Cuma kertas objektif, bila dia minta X, Y, Z ni, kadang-kadang, dia masa kamu buat X tu, kamu terus tengok ABC. Kadang-kadang masa buat X, dapat X3, A, X3, B, X3, C, X2, D, X2. Maksudnya, ganti dah. Maksud kita tengok, bukan kita buat sampai habis. Kan? Kalau kita satu macam ni nak buat, kacau tak? Dia kacau masa. Jadi nanti saya akan ajarkan macam mana teknik kita satu. Kita satu ni, sambil jawab soalan, tengok jawapan. Kadang-kadang tengok jawapan, tahu soalan. Satu pelik dan tiga. Okay? Jom kita tengok soalan seterusnya, nombor 6. Okay, sempat ke ambil ni? Sempat. Sempat Okay. Kalau kamu nak cepat, kamu boleh screenshot ataupun tak apa. Saya ada record. Jangan risau, nanti boleh tengok balik. Okay. Halaman 6. Okey, cikgu. Soalan nombor 6. Okay. Warna merah. Merah pun boleh lah. Saya tu macam nak buat pen merah tu cantik sikit. Saya sebenarnya sebab tu tadi nak pakai kertas ke nak pakai whiteboard. Sebab marker pen saya tak tahu sampai ada. 3, 1, negatif 6, negatif 4, kosong, 7. Untuk tambah, buka balik metrik, negatif 7, 9, 10, 2, 6, 8, tutup, tolak. Ni hati-hati lagi. 11, negatif 1, 6, negatif 4, 5,
9. Okey. Ni cerita dia kalau kau tengok Apa benda yang V besar? Dalam matrik ni, dia bukan pasti tau huruf dia. Okey? Ni petua dia tengok. Kita panggil petua. Petua ni maksudnya kadang-kadang betul. Tapi kebanyakan petua kita betul lah. Kan? Kadang-kadang dia langgar juga. Ada soalan dia langgar petua ni. Dia langgar macam tu suka 3 je. Kan? Yang pertama, apa maksud huruf kecil? Huruf kecil dalam matrik. Okay? Dalam matrik, kalau huruf kecil, dia mewakili unsur dalam matrik. Unsur dalaman. Dalaman. Unsur dalaman. Dalam dia kita pakai huruf kecil. Huruf besar, dia biasanya mewakili matrik. Matrik apa? Satu kumpulan besar. Maksudnya kat sini, kalau kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B ni, dia mesti sama dengan ada 6 orang. Ini. Itu kita B. Nampak? Itu maksudnya kalau kamu nampak huruf besar, beza dengan huruf kecil. Huruf kecil, seko-seko kat dalam. Itu sebab tu kamu jumpa tadi X, Y, Z kan dia pakai huruf kecil. Unsur dalam tu. Huruf besar, ada seko. Kita ni maksudnya apa? Kena buat semua. Macam mana nak jawab soalan ni? Dia macam kamu buat algebra biasa. Contoh kamu tengok sebagian. Sekarang ni kamu tengok. Kita fokus nak cari B. B kita ni negatif ke positif? Kalau B kita negatif, kita pindahkan dia. Sebab yang kita nak cari mesti benda baik, benda positif. Negatif tak nak pindah. Bila dia pindah, maksudnya yang ini kena tukar tempat, kita kumpulkan. Jadi saya akan tulis B saya pindah ke sana. Bila pindah ke sana, sama cerita dia akan jadi 3 tolak 4 1 0 negatif 6 7 campur. Ini tak ada masalah, sama negatif 7 2 9 6 10 8. Ni pindah sini akan jadi tolak. Ini semua ni positif. Pindah tolak. 11 negatif 1 6 negatif 4 5 9 tutup sama dengan B. Ini jalan kerja. Jawapan kita kena buat macam biasa. Oleh sebab itu B akan dapat B akan duduk belah kiri balik. Sebab jawapan B belah kiri. Ambil kalkulator, tekan tu seko-seko. Contoh kamu ambil kalkulator, kamu tekan 3 tambah negatif 7 tolak 11. Kamu tekan kalkulator. Kalkulator akan bagi apa? Negatif 15. Nampak? Kan? Tekan kalkulator terus. Pergi sebelah. Negatif 4 tambah 2. Perhatikan kalau kamu confuse kamu tanda dulu. Okay. Negatif 4 tambah 2. Kan? Negatif 2. Tolak 4. Akan dapat 2. Nampak? Tekan kalkulator. Yang ni 1. Bulat bagi nampak. Kadang-kadang dia boleh juling mata ni tak apa. 1 tambah 9 10. 10 tolak campur 1 11. 0 campur 6 tolak 5 1. Dia nombor-nombor biasa je. Negatif 6 campur 10. Kamu pakai kan saja. Saya teka. Negatif 6 campur 10 4 tolak 6 negatif 2. Okey. 7 campur 8. Jangan silap di sini ni. 7 campur 8. Okey. 15 tolak dengan 9 6. Siap. Itu cerita dia. Dia kena ingat kalau dia bagi B besar, huruf besar maksudnya dia mewakili matrik tu keseluruhan, bukan? Keseluruhan. Sebalik. Kan? Okey. Cikgu. Terus kita pergi sebelah hebat. Tu zaman tu kan. Cikgu, ada orang panggil cikgu.
Dia tak ada tulis hebat. Cikgu. Cikgu ada orang panggil. Ya? Siapa tadi yang panggil tu? Dania. Cikgu. Ya, Dania? Kalau SPM, kita Ya. memang kena buat dalam kerja yang banyak macam ni atau boleh ringkaskan? Tak payah. Ini kertas satu. Benda-benda ni, soalan dia kertas satu. Kalau dia Yelah, kalau terkeluar. kalau dia masuk kertas dua, Dania? Kalau dia masuk kertas dua, biasanya dia matrik, kamu ada bahagian, ada dua bahagian tau soalan. Matrik ada dua bahagian. Satu bahagian A, satu bahagian B. Biasanya bahagian A ni macam ni lah. Ada setengah soalan, ada wujud macam ni. Tapi jarang dalam 10 tahun SPM yang terbelakang ni, tak ada macam ni. Kebanyakan dalam kertas 2, matrik dia tanya pasal matrik longsang. Saya tak belajar lagi. Nanti saya ajar matrik longsang. Okey? Okay, faham. Ini kertas 1. Soalan campur, tolak, darab, semua ni kertas 1. Semua masuk kertas 1. Sebab dalam kertas 1 SPM, matrik wajib ada 2 soalan. Kenapa 2? Kenapa? Yang pertama, soalan nombor 1 biasanya melibatkan tambah tolak. Soalan kedua pula melibatkan apa? Darab. Selalu macam tu. Kamu tengoklah pas dia. Buka. Dia senang je matrik. Matrik paling senang nak cari sebab dia duduk soalan terakhir. Nombor 39 dan 40. Setiap tahun. 39, 40 memang tempat. Dia dah booking setiap tahun. Dia dah booking. Matrik dah booking. Kan? Dan antara topik yang boleh jawab dalam SPM senang-senang. Okey? InsyaAllah. Nombor 7 Ada pelajar SPM ke? Yang exam bulan 3 ni ada sini? Semua form 5 ke macam mana? Saya ambil Semua paper pun- Julai. Paper Julai? Ya. Okey. Paper Julai maksudnya? Oh, lambat lagi kamu exam. Kemudian lah kan? Okey, boleh, tak apa. 21 aja kan? Ini bulan 1 ni. Exam mana? Bulan 1? Bukan, sebab saya ulang 21, so syllabus baru lah kan? Lebih baru, betul. Lebih baru lah. Tapi lebih kurang aja, Min. Kamu exam bila? Berapa bulan? Tak lagi, baru buka. Okey, Min. Nanti WhatsApp saya sebab kamu boleh join kelas yang pelajar yang nak exam tu. Yang nak exam bulan Mac ni. Boleh join sekali. Dekat nak habis dah kelas tu pun. Okey? Oh, nak nombor cikgu? Nombor saya. Puan, bagi nombor. Okey, saya bagi. Sekejap. Kalian 012 774 7688. Okey? Nanti sebab dia ada kelas khas untuk yang nak exam senang. Macam yang form 5 tahun ni. Form 5 macam yang form 5 tahun ni. Kita belajar satu bab, itu bab sikit-sikit. Jadi maksudnya kita akan faham. Okey? Boleh? Jom, kita terus sambung nombor 7 Nombor 7. Encik Gofal mempunyai 2 buah kedai, A dan B. Saya punya lag ke? Tak. Tak kan? Tak, Okay. cikgu. Saya risau sebab saya punya laptop ni tiba-tiba saya keras. Tak betul tak? Laptop saya pun. Encik Gofal mempunyai 2 buah kedai A dan B. Jadual di bawah menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan jualan maksimum dan minimum bagi kedua-dua buah kedainya pada bulan Jun. Hitung jumlah keuntungan yang diperoleh Encik Gofal dari setiap kedainya pada bulan Jun. Tunjukkan perkiraan anda dalam bentuk metrik. Diberi bahawa keuntungan sama dengan pendapatan tolak perbelanjaan. Dia punya cerita tu hebat ni. Dia cerita lebih tau. Saya panggil orang kampung panggil popa lebih dia. Punya cerita pompang ada cerita dia pun tolak. Kan? Ada sesuatu. Betul. Dia punya kamu akan jumpa tau soalan hebat. Tengok soalan macam takut. Baca betul-betul tengok. Easy. Betul saya cakap. Ni dia kata apa? Dia suruh cari apa? Keuntungan. Kita terus buat matrik je.
Okey, kita buat apa? Keuntungan. Kita letak je K. Ambil tau. Lepas tu kita tulis tu. Kata ni. K mewakili metrik keuntungan. Boleh macam tu. Ni kita ambil dah. Pendapatan. Letak lah kita dia. 2650. 1560. Yang ini 1890 910. Okey. Tolak dengan pembelanjaan ni 930 850 540 260. Tolak je. Selesailah cerita je. Ini kita panggil dia kaedah metrik. Cuma soalan ni dia baik hati. Ini soalan baik hati saya kata. Sebab apa? Dia tak trik. Dia tak trik. Soalan ni dia boleh trik. Dia buat trik macam ni. Yang sebelah kiri tu, dia buat kedai A, kedai B macam ni. Contoh ni kemudian soalan ni. Ini normal. Tiba-tiba dekat pembelajaran tu, dia letak kedai A ke atas, kedai B ke atas. Makanan sini, makanan sini. Dia terbalik cerita dia. Dia boleh buat macam tu. Nampak? Dia saja nak bagi kamu trik. Itu soalan SPM selalu macam tu. Dia pusing-pusing cerita dia. Tapi kamu tahu, bila kamu nampak soalan kebat, memang sebenarnya soalan kebat. Nombor-nombornya sangat mudah. Okey? Contoh kat sini, kita ambil kalkulator lah. Kan? Saya pun dah, kalau tak saya pun semenjak dah masuk 40 ke atas ni, lama kantin pula. Kan? Saya baru 20 tahun. 20 lebih. Ni, tolak je. 2650 tolak 930 sama dengan 1720. 18 yang ni saya tahu. 1890 tolak dengan 850 1040. 1560 tolak 540. Ini pun saya tahu. 1020 yang senang lah. Yang tak tahu. 910 tolak 260. Dapat jawapan 650. Ini yang dikata pengiraan dengan menggunakan kaedah metrik. Nampak? Cuma ada setengah pelajar, dia macam dia dah set dah. Jumpa kebat, skip. Jangan. Kamu lepas ni kamu baca dulu. Bagi saya senang cerita dia. Senang atau susah soalan tu, selepas berada soalan tu depan kita, selepas kita baca, kita tentukan senang atau susah. Kalau kita baca soalan susah, kita skip sekejap. Kalau rasa senang, kita seronok kita jawab. Itu je cerita dia. Jangan kita kata, okey topik ni aku tak nak lah. Aku tak mau, jangan. Okay. Terus kita masuk sebelah, kita dah masuk ke peringkat seterusnya iaitu melibatkan apa? Pendaraban. Tapi pendaraban ni ada. Cikgu. Hello. Ya. Cikgu. Ya. Dalam buku teks ni kira yang keuntungan, dia kan nak keuntungan kan, dia kena pendapatan tolak pembelanjaan. So makanan dengan minuman tu kena campur, kedai A dan kedai B. So nanti jawapan dia, metrik dia punya peringkat dia 1/1. Oh, okey. Terima kasih. Siapa Puan? Ya. Tak sia-sia ada ketua kelas kat sini. Okey. Betul. Terima kasih. Saya mau ingat. Sebab soalan dia nak apa? Jumlah telefon perkataan. Soalan dia. Hitung jumlah keuntungan. Minta maaf. Saya terlepas perkataan jumlah. Saya terlepas perkataan jumlah. Dia kata hitung jumlah keuntungan yang diperolehi oleh Gopal dari setiap kedainya. Jadi saya terlepas jumlah. Jumlah maksudnya sini kena tambah. Sini pun kena tambah. Sini kena tambah. Jumlah pada setiap kedai ni. Sini pun kena tambah. Okay. Ini contoh pendapatan. Sama ni cerita ni. Jadi kita akan dapat jawapan kita ni kat sini. Sama kan cerita ni tak ada masalah. Cerita dia sama. Yang ini kita akan dapat apa? Kita hanya perlu tambah. Kan? Tapi sebenarnya kat sini kita tambah baru tolak. Tapi kat sini sebab saya dah buat tadi. Jawapan dia akan jadi sama. Kan? Kita tambah saja. Terus kan? Dapat jawapan apa ni? 2760 1670. Betul sobat? Betul. Betul. Okay,
Dan dua perkataan tu kadang-kadang terlepas pandang baca, iaitu kata apa? Jumlah. Okey, minta maaf kan? Okey. Masih depan. Kita masuk seterusnya darab. Latihan Kendiri yang cerita ni. Kendiri 2.2b. Okey. Nombor 1. Yang ini kita panggil pendaraban. Pendaraban iaitu dia punya nombor darab dengan metrik. Nombor darab dengan metrik. Dia macam mana dapat? Nombor ni akan masuk ke dalam metrik. Itu nama dia. Pendaraban nombor dengan metrik. Nombor dia akan masuk dalam metrik macam kita buat kurungan sebelum ni. Kan? Kurungan. Contoh kat sini nombor 1. 3 negatif 7, 2. Sangat mudah. Jadi 3 ni dia akan masuk ke dua-dua orang. Masuk. Jadi kita akan dapat jawapan kita kat situ. Negatif 21 bawah 6. Dia masuk dia. Lagi ramai lagi masuk. Okey? Cuma, kalau kita ingat tuan, dalam metrik tak wujud bahagi. Dia tak wujud bahagi. Sebab kalau bahagi dia, kita anggap sebagai darab dengan pecahan. Darab dengan pecahan itu bahagi. Dia tak wujud bahagi. Secara ambil dia tak akan jumpa metrik bahagi metrik tak ada. Okey. Nombor B tu tak apa. FBT tu kan. Kita bahasa C tu 1/4. 12 negatif 20 negatif 6 16 9 1. Tengok. Yang ni saya nak cerita ni. 1/4 sebenarnya memang darab, tapi sebenarnya dia adalah konsep dia bahagi. Jadi kita ambil apa? Semua nombor ni bahagi dengan 4. Itu cerita dia. Jadi kita terus tulis jawapan dia. 12 bahagi 4, 3. Negatif 20 bahagi 4, negatif 5. Negatif 6 bahagi 4, negatif 3/2. 16 bahagi 4, 4. 9 bahagi 4, tak ada buat apa-apa. 2 senyum. 1 bahagi 4, 1/4. Okey? Persoalan dia. Boleh ke tukar jadi point? Boleh ke kita tukar jadi point? Boleh tukar jadi point selagi kamu tak bundar apa-apa. Boleh tukar jadi point selagi kamu tak bundar. Kecuali memang soalan tak boleh buat apa dah. Memang perlu bundar. Kalau perlu bundar sangat, kita akan ambil 4 angka berarti. Kalau perlu sangat. Sebab dalam matrik, setiap kali kita bundar, dia lari jawapan. Jadi kalau kamu dapat jawapan pecahan dengan nombor puluhan yang panjang, kita prefer pecahan. Kena ingat okay? Ataupun contoh bila 1/4 ni, dia nak darab dengan nombor dalam ni. Satu nombor pun tak boleh apa, kita tak boleh bahagi secara terus. Tak ada langsung. Semua 1/4 masuk, dia akan jadi pecahan. Semua akan jadi pecahan. Tak payah masuk. Baik tak payah masuk. Dalam matrik, baik tak payah masuk. Okay? Biar je macam tu. Kita bagi 1/4 daripada matrik tu. Itu nanti kemudian kamu akan nampak cerita dia lah. Cuma kat sini kalau soalan tu directly macam ni memang jarang kita jumpa. Dia tak jumpa jarang 1/4 darab ni tiba jawapan ABC dia tak ada. Soalan macam ni terlalu senang. Dia duduk dalam apa? Darab ni dia duduk dalam apa? Dia duduk dalam tambah tolak. Tadi yang kita belajar A tambah B tambah C. Contoh. Tiba-tiba dia jadi apa? A tambah 3 darab B. Tolak 1/2C. Dia. Itu dia soalan dia. Okey, tentu dia akan jadi. Kita teruskan, sebelah nampak. Kalau kamu tengok soalan macam soalan nombor B tu kan. B tu dia dah ada point tak? Kalau dia dah ada point maksudnya kalau soalan tu dah ada point. Apa maksud dia? Dia kata dia bagi hint. Guna point.
Ya. Ya, Malinda. Boleh? Mana hilang dah. Okey. Contoh soalan D tu. Negatif 2, 0.4, 8, negatif 9, 2.5. Maksud dia kat sini, bila ada point, dia bagi hint, dia kata jawapan pun sepatutnya kita jadikan point. Jadi sebab tu negatif 2 darab ni kita akan dapat negatif 0.8. Ini dapat negatif 16. Ini akan dapat negatif 18. Ini akan dapat negatif 5. Tak ada masalah. Sebab dia pun pakai point, kita pun boleh pakai point. Ini cerita dia pasal apa? Darab, nombor dengan matrik. Okay? Macam mana soalan exam dia? Soalan exam dia adalah seperti soalan nombor 2. Kita tengok soalan nombor 2 dulu kan? Soalan nombor 2 soalan exam dia yang saya cerita tadi. Kat mana selalu ada darab tadi? Bila dia melibatkan pencantuman soalan tu dengan tambah dan tolak. Sebab tu saya suka buku teks baru kamu ni. Buku teks baru kamu ni super. Kan? Tapi saya ambil juga soalan buku latihan yang lain kan. Memang dah cukup lengkap dia buat. Okey. Nombor 2 ni dia bagi apa? 5 1 2 3 negatif 1. Kau off mic, Kau off mic. Campur 7 5 6 Gila siap berkolab bathtub. negatif 1 8. Saya menikmati kau pergi mati Tolak 1/2 10 9 negatif 6 2 negatif 4 14. Okey, hari kamu nampak apa yang saya cerita tadi? Dia kisah dia. Kisah dia darab dulu baru campur tolak. Jadi kita boleh buat jalan kerja lah macam ni. Contoh saya buat jalan kerja. Saya masuk dulu, saya tulis apa? 5 campur 7. Tolak ni 1/10 = 5. Itu. Faham? Tolak dia pula. 5 darab 2, 10. Campur 5. Okey. Tolak 1/2 / 2, 1. Habis cerita. Sebab dia 2 orang je. Bawah pula. 5 3, 15. Campur 6. Tolak dengan 1/2 / 9, 9/2. Nanti dia akan kalkulator lah. Kan? Pergi sebelah. Negatif 5. Campur dengan ni. 1. Tolak dengan tolak jadi tambah dengan 1/2 / 4, 2. Kamu kena kalkulator. 5 0 0. Campur negatif 1. Okey, campur tolak akan jadi tolak. Negatif 1/2 negatif 6. Kita akan dapat campur 3. Sebelah. Ni, negatif 20. Campur 8. Tolak 1/14, 7. Jalan kerja. Jawapan akhir. Dapat 5 tolak 5 habis tinggal 7. 10 campur 5, 15 tolak 1, 14. Jauh sikit. Macam ni, bila kamu kira, kamu akan dapat pecahan. Okey, contoh 15 campur 6, 21. 21 tolak 9/2. Boleh kita pakai 21 tolak 4.5. 16.5. Kenapa saya kata boleh pakai? Sebab kumpulan kita ni, saya tak mudah. Boleh pakai. Okey. Negatif 5 campur 3 dapat negatif 2. 3 tolak 1, 2. Negatif 20. Tolak 7, negatif 27. Campur 8 akan dapat negatif 19. Itu cerita dia. Okey. Cuma kalau kamu tengok ni semua nombor. Tadi kita ada belajar tambah tolak yang melibatkan algebra. Dia boleh selit. Dia selit algebra sebelah tu mana. Nampak? Dia jadi soalan algebra. Buka sebelah dia. Okay. Tengok soalan nombor 3.
Soalan nombor 3 dia, soalan pendek. Kamu tengok macam, pendek je. Tapi kau tengok soalan bawah dia. Dia punya cerita, baiknya kat bawah tu. Okay? E campur F campur G sama dengan E campur F campur G. Tunjukkan. Tunjukkan maksudnya apa? Dia suruh kita buat apa? Kita suruh buktikan. Okay? Buktikan. Nombor 3. Nombor 3 terus, Cuma yang ini dia tak ada kaitan dengan apa? Dia tak ada kaitan dengan darab bahagian darab. Dia semua nombor hanya melibatkan campur tolak sahaja. Okey? Tengok nombor 3. E sama dengan 9, 2, 6, 11. F sama dengan negatif 7, 3, 22, 4. G sama dengan negatif 1, negatif 8, 10, 5. Boleh? Okey? Kan tengok soalan dia. Apa dia minta? Dia kata tunjukkan E campur F tambah G sama dengan E campur F campur G. Itu dia tunjukkan. Bila perkataan wujudkan soalan, syarat utama yang kamu kena ingat, ni tak boleh silang ke sebelah, dia tak boleh cross. Dia tak boleh cross. Dia tak boleh cross ni. Ini tak boleh cross. Okey? Cuma saya pun tak faham kenapa soalan macam ni wujud dalam buku teks ni. Okey, sebab simple je sebenarnya. Kita pun buatlah. E campur F ni. Di kurungan maksudnya dia suruh kita buat dulu. E campur F campur dengan G. G mana? Sana. Negatif 1, 10, negatif 8, 5. Yang ni E campur F. Ni campur ni. Kita akan dapat 9 tolak 7. Kita akan dapat 6 pula kalau tak 7. Sebut betul matematik aku. 2. Okey. 6 campur 22. 28. 2 campur 3. 5. 11 campur dengan 4. 15. Okey. E. Ambil je. Balik je. E. 9, 6. 2, 11. Campur F campur G. F campur G. Negatif 7, negatif 1, negatif 8, 22, 10, 32. 3, negatif 8, negatif 5. 4 dengan 5, 9. Dia tak boleh cross. Okey? Jadi kalau tak boleh cross, apa nak buat? Yang paling kalau kamu tambah, sepatutnya dia akan dapat jawapan yang sama. Bila tunjukkan, terus selesai kita. Okey. 2 tolak 1 dapat 1. 9 tolak 8 pun dapat 1. 28 tambah 10, 38. 6 campur 32 pun 38. 5 tolak 8 negatif 3. Ini pun 2 tolak 5 negatif 3. Okey. 15 campur 5 20. 11 campur 9, 20. Kan? Kalau soalan dalam macam ni masuk dalam exam, maksudnya dia nak tengok apa? Jalan kerja je. Sebab dia suruh apa? Tunjukkan. Kan? Tapi saya sebenarnya kalau saya ada dia orang buat soalan, saya tak buat soalan macam ni. Ni tak seronok betul. Okey. Kan? Nombor 4 pun lagi baik. Nombor 4 pun lagi baik. Cuma nombor 4 ni kamu tengok, dia ada satu matrik yang ada kosong, kosong. Matrik yang ada kosong, kosong. Jom. Terus kan? Jadi biasanya kalau dah asas tambah tolak tadi kita dah cerita, darab nombor pun kamu dah cerita, kamu dah nampak dah idea dia. Bila kamu nampak idea, semua soalan ni dah boleh buat dah sebenarnya. Kita bincangkan bagi faham.
Nombor 4. P 1/2 negatif 0.7. Q 4 negatif 5. Dan O 0,0. Ini yang dia kata berarti ni. Untuk apa saya faham? Berarti 0,0 ni Itu hitung. P tolak 1.4 Q. Campur dengan O. Okay. Kalau kamu tengok cerita dia kat sini. P dimasukkan 1/2 tolak 0.7. Okay. Cuma saya nak bagi tahu. Bila kita melibatkan perpuluhan, apa kita buat? Yang terbaik, atas pun kita tukarkan dia jadi perpuluhan sebab untuk memudahkan kita. Bila perpuluhan, cuma syarat sama. Perpuluhan yang tak perlu digunakan. Okay? Tolak dengan 1.4 darab 4. 1.4 darab 4, kamu akan dapat 5.6. Okay? 1.4 darab dengan 5. 7. Negatif 7. Okay? Tambah 0,0. Perlu buat ke tambah 0,0? Tak payah buat. Dalam yang kita pun tak payah buat apa. Tambah 0,0 nak buat apa? Tak ada efek. Kan? Terus jawapan saja. Okay? Kita akan dapatkan sini 0.5 tolak 5.6 akan dapat negatif 5.1. Okay? Negatif 0.7 tolak campur 7. Kita akan dapat kat sini 6.3. Cukup. Tak payah buat. Kosong-kosong tak payah buat. Metrik yang melibatkan nombor yang tadi efek tu. Tadi efek. Okay, boleh? Ini sementara. Kita tengok, kita akan rehat kejap selama dalam lebih kurang sejam, 5 minit. Kamu cuba buat nombor 5 dengan nombor 6. Okay, lepas tu kita sambung bincang. Boleh? Saya akan dapatkan soalan tambahan. Lepas tengok dalam habis ni. Ini soalan tambahan melibatkan apa? Pendaraban metrik. InsyaAllah. Dah siap? Oh, dahsyat. Ya. Saya tak ada. Dia punya toki air tak atas bil air. Dia tak nak bayar lagi. Lagi bulan 1 kamu bulan 2 lah.
Boleh buat, boleh? Boleh. Eh? Nombor 5 je kan cikgu? Nombor 5, nombor 6 boleh. Nombor 7 tak apalah. Nombor 7 tu sebenarnya nombor 7 hebat. Hebat susah ke tak kan? Nombor 7 tu tipu hebat tu. Senang. Okey. Tengok kat situ. Yang pertama kat sini nombor 5 dulu. Nombor 5 senang je. 4 2, 3, -5 B tolak -4 C 9 0.1 sama dengan 3/5 E -35 5 1.5. Sama cerita ni saya beritahu tadi bermula yang kita dapat soalan berkenaan dengan anod Jadi kalau kamu nak apa A, B, C, fokus kita mula-mula kita kalau dia nak A kita pergi tengok dulu kat mana A tu duduk. Jadi saya akan tengok A tu duduk sini saya mula A. Kawan dia -4, kawan dia 2. Itu. Kita tak boleh tengok semua. Kita pergi buat B dulu yang kita bulat tu. Apa cerita dia? 4 2 tolak -4 nampak? 4 2 tolak -4 sama dengan 3/5 A. Ada jadi algebra lah. Algebra okey. Ni fikir dulu. 8 campur 4 8 campur 4 sama dengan 3/5 A. 8 campur 4 12 sama dengan 3/5 A. Potong 5 bawah naik ke atas darab. Potong 3 atas turun ke bawah bagi. Jawapan kita A kita akan dapat ambil kalkulator kamu tekan kamu akan dapat 20. Nampak kan? Okey. Kita dah simple je boleh buat insya-Allah. Tengok, sekarang B. Kat mana pula B? Kita pergi cari B tu. B, saya jumpa sini. Kawan dia, yang ini. Kawan dia, yang ini. Dia kawan dia. Kita keluarkan dia. Apa cerita dia? 4. Jumpa dengan B. 4B. Tolak 0.1. Sama dengan 3/5. Darab dengan 1.5. Ini senang sikit lah. 4B. 4B tolak begitulah dia campur. Dia potong kira kalkulator. Kamu ambil kalkulator. Kamu tekan ni. Kamu akan dapat 0.9. Campur dengan 0.1. Okay. Bila campur dengan 0.1. Kita akan dapat jawapan 4B sama dengan 1.9.
potong 4, turun bawah. Dapatlah B sama dengan 1/4. Okay? C pula. Okey kat C. Kotak ke? C. Ni. Kawan ni mana? Ni. Jadi Mamat ni tak ada kaitan dengan kita ni. Tak payah buat. Okay? Jadi untuk C pula. 4 dengan kotak. 4 darab -5. Tolak dengan C. Sama dengan 3/5 -35. Okey. Yang ini dapat -20. Tolak C. Yang ini ambil kalkulator dekat. Bila kamu ambil kalkulator dekat, 21. dapat -21. Okey. Sekarang saya kumpulkan ini pukul sebelah. Tolak pukul sebelah jadi tambah. Akan dapat -C sama dengan -1. Cikgu tambah 20, bukan tambah 1, bukan tambah 21, tambah 20. Mana? Cikgu tulis kat ujung tu -21 tambah 21. Dia sebab tambah Ni 20. ke? Tak, cikgu tersalah. Yang -21 sepatut tambah 20. Tambah 20 bukan tambah 21. Ni. Tapi jawapan betul. Jawapan dia 1, cikgu. Oh, jawapan betul lah. Dia magic. Okey, jawapan masih. Tadi saya dah kenal malu. Itulah. Kan, ini namanya sindrom dah dekat nak tu. Itulah cikgu laju sangat. Laju. Kan cikgu 20 tahun. Laju ke Dania? Laju juga. Boleh Dania? Cikgu kerja Macam mana jawapan dia 1? Jawapan dia Jawapan dia, oh yelah cikgu tak buat negatif lagi. Ya Allah. sama dengan 1. Ya? Boleh ke Dania? Boleh cikgu. Boleh Kalau tak boleh cakap tak apa. Saya boleh ulang ni. Nombor 6. Ada 6 Buat. Nombor 6. Beri -10/9. Tolak. Ini macam tadi ingat tak tadi? X ni huruf besar. Dia huruf besar pula. X campur 5, 2, 1. Sama dengan 3, 8. Yang ini cerita dia sudah level biasa X dari cerita dia. Bila soalan macam ni, kita kena pindahkan X ke sebelah. Yang ini pindah ke sini. Kita susun dulu. Jadi saya akan buat macam ni beliau. Yang ini X saya ini negatif. Kita akan bawa ke sebelah. Yang ini pula positif. Saya kena pindah ke sini. Jadi kita susun dia akan jadi -10/9. Ini tak ada ke sebelah. Campur dengan 5 ni boleh masuk dia siap. Boleh masuk dia siap, dia jadi apa? 10 dan 5. Okey. Sama dengan sama dengan belum. Tolak. Dia datang. Nampak dalam anggap. Okey. Sama dengan 2x. Tengok betul. Okey. Dapat macam ni, kita selesai dulu. Kita selesaikan dulu apa jadi kat sini. Ada 2 orang -10 campur 10. Ambil kalkulator dulu. -10 campur 10 tolak 3. Kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat -3. 9 campur 5 tolak 8. 9 campur 5 tolak 8, kita akan dapatkan situ 6. Nampak? Sama dengan 2x. Jadi apa nak buat? 2 ni kena pindah sebelah. Nak dapatkan x, 2 kena pindah sebelah. Bila 2 pindah sebelah, dia jadi bahagi. Bahagi pergi ke mana? Dia pergi depan dulu.
Macam tu. Baru kita selesaikan. Oleh sebab itu, X sama dengan negatif 3/2 dan juga apa? 3. Habis. Jalan kerja dia lah. Jalan kerja ni yang macam ni untuk nak buat homework. Kan? Dalam exam tak buat macam ni sangat. Kamu tekan kalkulator terus je ni. Tekan, tiba-tiba dapat jawapan tu. Sebab apa? Soalan macam ni biasanya akan duduk dalam soalan objektif. Okay? Kita tengok soalan kebat. Tadi nampak kejap? Ya. Apa yang 2x tu kan, kalau tak pindah tak apa. Kalau ni yang ni. Tak pindah belah sini. Tak pindah. Kalau tak pindah belah sini, kita kena buat, dia kena pecahkan kepada 2 orang. Dia kena pecah. Dia macam ni je. Sebab benda ni, X ni, kalau tak pindah, kamu nak pindah mana? Kamu nak tinggalkan dia, yang ini pindah. Macam mana Siti? Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Boleh juga. Cuma saya pindah dia sebab apa? Sebab dia negatif. Saya nak dapatkan positif tu. Kamu boleh tinggalkan dia kat sini. Ini kamu kira dengan ni dulu baru pindah. Boleh, mana-mana pun boleh. Ini yang saya tunjuk ni yang kamu cakap kan? Saya tuang. Contoh, Siti kata. Alah, cikgu nak teruskan tak apa. Tak apalah. Okey. Yalah. Yang ini kira dulu contoh. Kalau kamu nak kira dulu boleh. Jadi contoh saya ambil ni dengan ni boleh kira kan. Jadi negatif 10 dengan 9. Okey, yang ini boleh juga hitung dulu pun dapat ni 10 dan campur pula. Dengan 5 tolak 2x sama dengan 38. Boleh juga kita kira dulu tak apa. Contoh saya kira dulu ni. 10 tolak 10 habis. 9 campur 5, 14. Kosong dan 14. Tolak 2x sama dengan 38. Kita boleh pindahkan ni ke sebelah. Kosong ni. Pergi sebelah dia akan jadi tolak. Kosong 14. Negatif 2x. Kita akan dapat 3 tolak kosong 3. 8 tolak 14 akan dapat negatif 6. Cuma beza kat sini dia negatif je lah. Jadi bila kita pindah negatif ke sebelah, dia akan jadi bahagi negatif. Matrik tak ada bahagi. Matrik tak ada bahagi. Cuma dia jadi kosong. 1/-2. Dapat juga jawapan kita nanti akan dapat negatif 3/2 dengan 3. Sama cerita dia kan. Okay. Macam tu ke Siti? Ke lain? Betul lah tu. Okay, lebih kurang kan? Macam mana pun tak apa. Satu lagi. Dia ada satu lagi dah. Ya. Ada satu lagi. Kadang-kadang ada setengah pelajar. X ni dia pecah jadi siapa orang dalam dia. Jadi macam ni. Negatif 10, 9, tolak 2. X ni dia letak X dengan Y. Sebab dia tahu ni 2 orang. Dia pecah jadi macam ni. Boleh juga. Tambah 5, 2, 1 sama dengan 3, 8. Macam ni pun boleh. Cuma macam ni, dia pergi carilah X apa, Y apa, itu jawapan ni. Macam tu. Jadi benda ni, dia keluarkanlah. Ini biasanya cara macam ni, saya galakkan pelajar yang cekap pakai shift calculate tu. Kalau dia cekap pakai tu, dia buat macam ni je. Senang, terambil terus. Buat jawapan. Nampak? Kalau soalan dia apa? Objektif. Okay, boleh. Kadang-kadang kalau ada 4 orang, kita campur A, B, C, D. Nanti kita lah. Okay. Boleh guna kalkulator juga lah cikgu? Macam mana? Boleh guna kalkulator juga lah. Boleh. Dia bila melibatkan algebra pakai kalkulator, tak masalah. Kalkulator yang kita belajar yang cara macam mana nak buat tu lah, linear equation tu lah. Pakai calculation tu. Contoh macam ni lah saya tunjuk. Kalkulator ni. Ni kalau kalkulator ni lah. Canggih ni. Saya akan ambil tu apa? Saya akan pergi ambil ni.
ini, dan ini. Okey, kita ambil terusnya. Kita dapat ni negatif 10. Kemudian tolak, nampak? 2 alfa X. Okey, dah sampai mana dah? Campur 5 kurungan 2. Nampak? Lepas tu jumpa sama dengan alfa, kalkulate tu sama dengan 3. Dah. Okey, dah sampai ujung dah. Sekarang kita buat shift calculate 2 kali, kita akan dapat terus negatif 1.5. Tukar jadi pecahan negatif 32. Dia terus bagi sini lah. Itu dapat. Situ. Jadi jawapan kita dah dapat sebelah dah. Kita dah boleh tulis dah. X kita sama dengan apa? Negatif 32. Buat sama lagi. Buat belah kanan tak? Buat belah kanan sama. Buat benda yang sama kat 9. 9 tolak 2Y. Tolak 2Y. Kalkulator ni boleh pakai Y kot. Campur 5 kali 1 boleh congak. 5 kali 1 boleh congak 5 je. 5 sama dengan 8. Okey, terus shift calculate. Dapat Y 3 dah. Tak kira. Inilah jalan kerja kita cukup lah. Kita cukup jalan kerja ni. Dia bukan markah dia banyak. Habis dahsyat pun campur tolak darab ni markah dia 2. Habis dahsyat lah 2. Kalau dia bagi 3 tu maksudnya dia ada beberapa unknown. Macam tadi kita nampak ada X, ada Y, ada Z. Macam unknown kita ni. Okey? Jom kita tengok seterusnya soalan kebat kita. Nombor 7. Nombor 7 kat sini, kedai kasut Encik Jamal menjual kasut dewasa dan kasut kanak-kanak. Jadual 1, dudukkan stok setiap jenis kasut pada awal minggu tertentu. Jadual 2, jualan setiap kasut pada minggu tersebut. Okey. Hitung inventory akhir setiap jenis kasut pada hujung minggu tersebut. Tunjukkan perkiraan anda dalam bentuk metrik. Sudah. Inventory akhir pula ni. Okey. Apa cerita dia kat sini? Dia nak stok akhir. Tolak je kan? Daripada Betul? Tak puan? Betul, tolak je. Dia tak dikebab pun, dia tipu. Sebab dia kata yang awal tu adalah kasut yang kita ada. Kan? Stok. Satu lagi, kita tunjuk apa? Jualan. Tolak je lah yang tinggal inventory. Kenapa? Yang saya tak faham. Okay. Saya tak faham soalan ni. Bila soalan kebat ni, saya tak boleh terima. Senang sangat ke? Dia senang ego sebab baru 2.2. Dia belum belakang-belakang lagi. Awal lagi. Okey. Maksudnya memang senang macam tu kan nombor 7 tu? Macam tu. Yang ni yang dia punya kita panggil dalam ni saya sendiri tau. Saya tak tahu lah kamu sebagai pelajar. Tak tahu. Saya sebagai cikgu pun bila saya tengok soalan betul ke ni? Macam diri macam tu tau. Betul ke ni? Expectation kita punya tanggapan kita. Kalau kebat mesti gempaknya. Betul. Tengok-tengok tolak je ke? Jadi macam tu lah. Kan? Kebuat je lah tolak. Jadi cerita dia buat inventory akhir kita adalah 85 tolak 33 70 tolak 24 110 tolak 42 98 tolak 40. Tak boleh terima. Akal saya masih tak boleh terima ni. Cikgu, apa maksud inventory akhir? Inventory akhir maksudnya saya pun nak cerita payahlah inventory ni. Sebab inventory Balance. rasa yang saya guna kampung saya. Nilai akhir. Kan? Nilai akhir betul. Betul lah macam kalau kita ada kedai kan, stok awal tu maksudnya barang yang kita ada kat kedai. Kemudian satu hari tu ada orang beli kan.
Ujung nak tutup kedai tu kita pergi check lah. Contoh susu tinggal berapa. Kan? Milo tinggal berapa. Itu kita panggil inventory akhir. Boleh? Itu penjelasan berkenaan macam yang kat kampung saya lah. Nak cerita dari segi ayat perniagaan tu saya tak tahu. Cuma itu namanya inventory. Boleh faham? Faham. Okay, 85 tolak 33 tinggal 52. 70 tolak 24 tinggal dengan 46. Okay. 110 tolak dengan 42. Ini berapa tinggal Sapuan? 68. 68. 98 tolak 40. 58. Boleh? Okay. Jom kita tengok. Masa kita ada lagi. Saya akan suruh masuk sebelah 2.2 C. Kamu ada buku teks ke? Ada. Ada. Belum. Siapa yang belum ada? Siti. Siti tak dapat. Tak dapat buku teks lagi ke? Buku teks online, cikgu. Sama lah kita. Buku teks online juga kan. Saya itu dah nak beli. Bila saya nak beli buku teks, tiba-tiba dia tulis situ saya nak beli. Tiba-tiba kenapa murah? Buku teks online tu dia jual harga RM4. Pelik kan? Lalu rupanya online. Dekat Shopee. Rupanya online kena download. Download baik. Berapa saya pergi beli free. Kan? Okay. Termasuk sebelah melibatkan darah. Okay. Sekejap saya bagi share kat kamu. Tengok kejap. Boleh ke saya share? Boleh nampak lah. Tak juga cerita dia. Tak apa cikgu. Tak apa, tak share tak apa. Saya tulis lah. Tulis je. Okey. 2.2 stick siapa yang tak ada buku teks boleh download secara online. Siapa yang tak ada kat sini? Min ada buku teks, Min? Min ada lagi ke, Min? Tak ada, cikgu. Tak ada. Ada tak? Dah download belum? Tak download. Download apa tu? Buku teks. Tak. Tak download. Kamu sebenarnya tak payah pun download buku teks tu. Kamu kena sekarang ni masuk dapatkan soalan-soalan saja, tak apa. Kan? InsyaAllah walaupun kamu exam bulan Jun untuk yang patutnya syllabus tahun ni betul tak? Syllabus baru. Tapi saya rasa dia mungkin ada adjustment jugalah. Dia tak adil juga dia buat untuk syllabus baru sebab kamu tak belajar menggunakan syllabus baru. Sebab syllabus baru berbeza habis tau, Min. Aduh. Kan? Dia lain habis. Betul, cikgu. Dia lain. Memang topik pun lain. Ni topik bab 1, bab 2 ni okey lagi. Bab 3, bab 4 dia dah lari lah. Dia dah lari habis dah. Itu dia lain. Saya rasa mungkin exam kamu masih mengikut yang lama kot nanti. Tengok. Saya harap lah. Kan? Kamu bulan berapa exam? Bulan 6? 7 Julai. Julai. Saya rasa ikut syllabus Bulan lama. 7 tu exam apa cikgu? Exam ulangan. Exam. Exam ulangan ni dia dua. Satu pelajar yang mengulang, satu lagi pelajar yang mungkin sebelum ni dia di luar negara, pelajar di luar negara datang nak masuk Malaysia pun boleh ambil exam tu. Ataupun pelajar tu dia ulangan lah sebenarnya. Lebih pada ulangan. Ada masalah macam ambil exam, biasanya sakit. Macam-macam lah cerita dia ambil. Ataupun pelajar tu nak repair result. Betul, saya nak repair. Nak repair result ni macam ni. Contoh, kamu dapat exam kamu yang sebelum ni, kamu dapat C. Saya nak A. Macam tu lah. Macam tu lah cerita dia. Maaf. Kita ambil lagi sekali. A plus terus. Tak dapat macam mana cikgu? Kalau tak dapat. Kalau tak dapat je. Nangis je. Dia cuba. Tak dapat tak apa. Betul tak? Kan? Dia tahu. Contoh kalau kamu nak repair result, contoh bukan repair result, kita maksudnya nak ulang untuk memperbaiki result. Result SPM kamu dapat C. Tiba-tiba kamu ambil sekali lagi, kamu dapat D. Jangan nangis. Result yang terbaik yang dikira.
Maksudnya repair tak jadi. Repair tak jadi, dia patah balik kepada yang asal. Siapa lagi elok? Itu SPM. Jangan takut. Ada pelajar, cikgu saya dapat A tadi, dia dapat A plus. Boleh ke? Iyalah SPM. Cikgu dapat A juga. Okeylah. Dapat A plus. Ada pembaikan. Dapat A minus. Patah balik A lah. Yang A. Rajin betul nak ulang. Ada. Rajin. Tambah zaman sekarang ni ramai. Tapi yang boleh ulang, Math, BM je jarang tau. Oh, macam tu pula Okey ke? Kalau lain tak boleh, kena ambil semula exam. Patutlah. 3 subjek je ke boleh langsung? Yang boleh 3 tu je. Kan? Saya rasa English, English ulang ke? English ada, English. Subjek teras je lah. Teras saja, teras. Betul. Kan? Kalau Math fail, Yang tulen tak boleh lah. welcome to the club. Duduk sama-sama dengan pelajar-pelajar baru. Baiknya. Math. Betul orang tak pernah ulang Math. Kan? Dahsyat sangat. Okey? Dahsyat ya. Okey, jom kita tengok soalan ni. Cepat kali ni. Diberi 4 matrik P sama dengan 36 negatif 1, 2. 36 negatif 1, 2. Kemudian Q 79. Siapa nak siap ni? Yang tahu ni. Ada Ego, saya tak buat lagi Ego. Israk dia dah buat tadi. Dia ada tanya saya itu. S kosong Adik-adik ke? 3, 11, 2. Israk dah buat kan? Israk. Hari tu soalan lain cikgu. Oh, yang lain kan? Yang ni lain? Yang ni lain. Oh, belum sampai sini ke? Saya dah lebih dah pun kalau kat sekolah saya. Dah sampai persamaan linear punya. Oh, okey, tak apa. Dia lepas dah yang ni. Okey, tak apa. Soalan dia pertama. A hasil darab P. A dia minta apa? P darab dengan Q. Yang ini kalau yang minggu lepas saya dah ajar lah macam-macam matrik, darab matrik. Okay. Simple je. Yang pertama apa? Salin 3, 6, negatif 1, 2, 7, 9. Ini P, ini Q, darab. Apa jalan kerja dia? Kiri turunkan. Turunkan 3, 6, negatif 1, 2. Turunkan. Lepas kamu turunkan, kita akan silang. Silang. Itu namanya silang, cross. Bila kita cross, yang ini A, ini B. Ini A, ini B. A akan jumpa A, B akan jumpa B. Jangan salah jumpa. Okay, contoh. 3 akan jumpa dengan 7. Jadi 3 darab 7. Campur, dia ada tujuh yang atas. Campur dengan 6 jumpa dengan 9. 6 darab 9. Kita akan dapat jawapannya kat sini. Tulis sini. Macam tu. Bawah pula. Bawah sama kita dia. Negatif 1 akan jumpa dengan 7. Negatif 1 darab dengan 7. Tambah. 2 jumpa dengan 9. Jadi 2 darab 9. Dapat jawapan sini. Ambil kalkulator tekan tengok berapa dapat. 21 campur dengan 54. 75 atas. Orang-orang je. 75. Okey. Bawah negatif 7 campur 18. 11. Siap. Betul ni panjang cerita dia. Ni baru satu tau. Baru A. Cuba kena ingat. Step dia apa? Susun. Lepas susun, kiri turun. Silang. Okay. Lepas silang tu kita buatlah. Silang biasanya menyebabkan tambah. Dia menyebabkan tambah. Ada juga tak tambah. Bila dia jumpa seorang tak tambah.
2 jumpa 2 kena tambah. 3 jumpa 3 kena tambah. Yang tak tambah hanyalah seorang jumpa seorang tak tambah. Okey? Jom kita tengok. Seterusnya. Soalan A dah. Faham kan? Pelan-pelan. Yang apa? Sangkut darab ni pelan-pelan tak apa. Yang kedua, soalan B, QR. QR. Q darab dengan A. Dia boleh tengok apa cerita dia. Langkah pertama apa? Susun. Q dulu kan. 7, 9 darab dengan A. 4, 8, 5. Jalan kerja dia. Dah susun, kiri turun. Kiri kena turun. Okay. Bila dia turun kiri, 7, 9. Okay. Bila kamu bawa silang 1, 2 1, 2, 3. Tengok. Yang ini kamu akan nampak dia jumpa seorang dan seorang. 7 jumpa 4 terus 28. Dekat situ. Tak ada orang lain tak? Kita pergi sebelah tak? 7 jumpa 8. Itu jumpa 4. 7 jumpa 8. 56. 7 jumpa 5. Dia macam koordinat tau. Macam koordinat. 7 jumpa 5. 35. 9 jumpa 4. 36. 9 jumpa 8. 72. 9 jumpa 5. 45. Jadi jawapan kita kat sini, bilangan jawapan kita mengikut bilangan persilangan. Kalau ada 6 persilangan, maksudnya jawapan kita ada 6 nombor. Jadi jawapan kita akan dapat 28, 56, 35, 36, 72, 45, kita dia. Step sama. Susun, kiri turun, silang. Sama. Bagilah macam mana pun. Okay? Tapi cara kamu nak susun, cara nak silang tu kita akan dapat jawapannya. Okay? Di dekat C pula. Faham kan? Okay, follow. C siapa? RS. C RS. R jumpa dengan S. Jom kita tengok apa cerita dia. R 4, 8, 5 jumpa dengan S 0, 3 negatif 6, 11, 1, negatif 2. Okey, RS. Okey. RS ni bila kamu turun 4, 8, 5 kat sini, dia special dia bila kamu buat cross saja, kamu tarik dia cross, kamu turun saja, kamu dah nampak dah. Sini A, B, C. Sini ada A, B. Maksudnya apa? Tak boleh darab. Dia tak boleh darab. Sebab apa? Coba kita kamu, kalau nak darab, masa kita cross tu, dia mesti cukup sifat. Kalau 3 mari, atas kena 3 orang juga. Yang macam tadi, dia dapat, tapi bila dia cross, dia seorang. Cerita lain. Jadi, yang ni satu tempat je dia. 3 jumpa 2 tak boleh. Sebab apa? Bila kita cross, nanti kita akan dapat macam tu. Jadi, setiap tempat tak boleh. Sini 3 jumpa 2, 3 jumpa 2, 3 jumpa 2. Okay? Tapi dekat soalan kamu, dia tanya, nyatakan peringkat hasil darab pasangan metrik itu. Tentukan sama ada berikut dilakukan atau tidak. Soalan ni sebenarnya dia tanya boleh atau tak. Tapi saya sebab masa kita ada lagi, saya cerita terus darab dia. Saya cerita terus. Dalam exam kamu janganlah jawab macam ni. Tak sono, tengok jawapan belakang tak ada benda ni. Kamu takkan jumpa. Sebab jawapan belakang tanya ya atau tidak je. Okay? Ini maksudnya tak boleh. Kenapa? Bila jumpa 3, jumpa 2 tak boleh. Okay? Macam mana nak cerita dia? Alasan kita kalau dia tanya kenapa? Okay, kalau kenapa? Kita kena tunjukkan. Yang pertama, siapakah R? R ni adalah
baris 1, laju 3. Jadi peringkat untuk R adalah 1, 3. Okey. Untuk S pula dia adalah baris ada 1, 2 baris. 1, 2. Kemudian laju kita 1, 2, 3. Darab 3. Kita nak tahu dia boleh darab tak boleh darab. Kita nak buat, kita kena buat macam ni. R darab S kena betul. 1 darab 3 jumpa dengan 2 darab 3. Kalau nombor ni tak sama, maksudnya tak boleh darab. Kalau nombor tengah ni berjumpa, nombor tu sama, dia boleh darab. Okey? Kita tengok, kita habiskan soalan D. D dia minta apa? SP. SP. Okey, saya dah tentukan boleh darab. Tengok S, mana S? S, apa tadi S? 2 darab 3. S, 2 darab 3. P. P, baris 2, laju pun 2. Maksudnya 2 kali 2. Jadi kita akan letak dia kat sini 2 kali 2. Okey, sekarang kamu tengok. Boleh darab ke tak boleh darab? Jumpa kali. Tak boleh. Tak boleh darab. Kenapa tak boleh? Tak sama. Dia tak sama. Dia jumpa tak boleh jumpa. Tak sama tak boleh. Okey. Sekarang siapa pula? D. D, S, P. S jumpa dengan P. Jom. Right. S berapa tadi? S 2 kali 3. Okey. Jadi 2 kali 3. S jumpa dengan P. 2 kali 2 pun tak boleh. Tak boleh darab. Okey. Lepas tu siapa? PS. PS berbalik. Dia tak boleh berbalik tak? PS 2 kali 2. Ini P. S adalah 2 kali 3. PS boleh ke Mak? Boleh. PS boleh darab. Bila kita buat macam tu, dia jumpa, nombor tengah dia berjumpa, maksudnya dia boleh darab. PS kan? QP. QP ke? Okay, QP. Q kita, yang ini berapa? 1, 2, 1. 2 kali 1. Q, 2 kali 1. P, 2 kali 2. Tak boleh. QP tak boleh darab. Tapi PQ boleh tadi. Yang mula kita buat. PQ boleh. Okey. Yang ni kita akan belajar minggu depan lah. InsyaAllah. Okey. Jadi untuk hari ni kita biar awal sikit lah. Sebab hari ni ada ramai yang puasa. Tiba. Okay. Ada ramai yang puasa. Puasa. Tiba-tiba tak ada kaitan pun. Cikgu Minah puasa ke? Nampak. Jadi saya kena pergi tolong beli nanti ada bijak-bijak. Okey. Kita jumpa lagi insya-Allah. Yang masuk malam ni dijemput untuk apa? Minggu ni untuk kelas PM dan English adalah masih lagi percuma. Trial kelas Cikgu pun dah ada insya-Allah kalau kamu nak try datanglah. Betul lah. Minggu lepas saya rasa 50 seorang ke? Seorang ke minggu lepas? 3 orang. Fatin ada kan? Fatin senang je kelas saya senang. Ada. Okey Jadi insya-Allah cuma saya mungkin kelas mat kita ni, kelas mat saya mungkin dalam minggu depan atau minggu sekali lagi mungkin akan ditukar jadual. Jangan nangis mungkin akan ditukar jadual. InsyaAllah saya akan buat malam. Sebab Rabu malam saya dah tak ada kelas. Mungkin saya akan tukar kepada Rabu malam. Sebab saya tahu kamu hari Selasa sibuk balik sekolah, tak balik sekolah, walaupun tak sekolah. Kamu ada kelas online sampai pukul apa, sibuk lepas tu nak kelas saya ni pukul 5 pula tak sempat, malam ada kelas lagi. Jadi saya akan anjakkan insyaAllah kelas mat ni anjak ke malam. Malam kita start dalam lebih kurang dalam pukul 8 ke 8.30 tu ada. Saya akan umumkan dalam grup Yang tak ada dalam grup, kamu boleh WhatsApp saya
Kalau kamu nak join kelas, boleh WhatsApp saya kan. Yuran Tak ada dalam grup cikgu. Ya, Saya tak ada dalam grup. tak ada dalam grup Min. Nanti main WhatsApp saya. Okay. Dah ada nombor saya tadi kan? Oh, dah. Saya kalau kamu search kat Google Cikgu Mat, memang dia keluar gambar saya, jangan risau. Okay? Okay, jadi itulah cerita dia untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh masuk ke dalam channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe itu gratis. Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Assalamualaikum. cikgu. Terima kasih, cikgu.